Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ayat kefahaman surah Al-A'raf 205 hingga 206 di bawah tajuk Zikir Penenang Hati. Belajar-belajar, marilah kita sama-sama mendengar bacaan ayat surah Al-A'raf 205 hingga 206. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Yang bermaksud, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Sesungguhnya mereka, iaitu para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angkuh daripada beribadah kepadanya, dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya lah jua mereka sujud. Pelajar-pelajar sekalian, di dalam surah Al-A'raf 205 hingga 206 tadi, Allah telah memerintah kepada kita pertamanya, iaitu perbanyakkanlah berzikir. Yang keduanya, iaitu mencontohi kepatuhan para malaikat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Pelajar-pelajar sekalian, apakah dia zikir? Zikir dari segi bahasa bermaksud ingatan. Dari sudut istilah pula, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui hati ataupun secara lisan. Pelajar-pelajar sekalian, amalan berzikir akan mendidik kita menjadi orang yang bersyukur ke atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Selain pada itu, zikir juga boleh menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat, kerana berzikir ini boleh membentuk aura keimanan di dalam diri kita. Di samping juga, zikir juga boleh menjadi perisai peribadi kita daripada gangguan-gangguan makhluk yang lain ataupun gangguan manusia itu sendiri. Di samping itu, berzikir juga boleh memberi ketenangan di dalam hati kita. Pernah tak pelajar-pelajar bila berzikir merasa begitu rasa seronok di dalam diri kita, kan? Di samping dengan berzikir juga boleh memberi petunjuk kepada kita dikala kita memerlukan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Pelajar-pelajar, terdapat beberapa zikir yang maksur, iaitu zikir-zikir yang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Selain pada itu seperti terdapat juga seperti la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahal azim, masya Allah, la quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu antara zikir-zikir yang maksur. Pelajar-pelajar sekalian, dalam berzikir ini kita hendaklah menjaga beberapa adab. Yang pertamanya, sentiasa mengingati Allah di dalam hati kita, mengingati kebesaran Allah, mengingati begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di samping perlulah timbul di dalam diri kita perasaan merendah diri, perasaan yang kedil, yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan berzikirlah dengan suara yang lembut. Janganlah kita berzikir dengan suara yang keras dan boleh mengganggu orang lain, kerana zikir itu hukumnya sunat. Adab berzikir, antara lain juga beberapa adab berzikir yang menurut ulama, iaitu seperti mulut hendaklah dalam keadaan bersih, berwuduk. Maknanya kalaulah mulut kita busuk, mulut kita lepas makan, petai dan sebagainya, beruslah gigi dahulu, barulah kita berzikir. Selain itu, berzikir menghadap kiblat, dan pastikan tempat kita berzikir itu bersih daripada najis, dan zikir dalam keadaan tenang dan khusyuk. Selain itu, pastikan kita memahami maksud-maksud zikir yang kita lafazkan, seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jika kita berzikir dalam kumpulan yang ramai, maka berzikirlah bersama-sama. Maksudnya berzikir secara serentak. Selain pada itu, pilihlah waktu-waktu yang sesuai ataupun waktu-waktu yang afdal untuk berzikir, umpama lepas solat fardu. Dan jauhkanlah kita berzikir sewaktu kita qada hajat. Janganlah kita tengah-tengah membuang itu sempat kita nak sebut subhanallah. Itu perbuatan yang tidak sesuai untuk kita lakukan di dalam tandas. Pelajar-pelajar, di dalam ayat tadi juga kita melihat tentang kepatuhan para malaikat. Di dalam para malaikat dalam ayat tersebut diceritakan kepada kita, pertamanya mereka ini tidak sombong untuk menyembah Allah Ta'ala. Mereka ni semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada satu malaikat pun yang ingkar, sombong kepada perintah Allah Ta'ala. Mereka sentiasa beribadah siang dan malam. Selain daripada itu, mereka ini juga sangat patuh pada perintah Allah Ta'ala, melaksanakan tugas yang telah ditetapkan ke atas mereka dengan penuh patuh dan bertanggungjawab. Di situ ada sujud tilawah. Apakah hukum sujud tilawah ke sini? Iaitu hukumnya sunat. Cara dia, kalau kita sedang melakukan solat, imam membaca ayat-ayat tilawah ini, pertama niat kita untuk sujud, niat untuk sujud tilawah, kemudian kita sujud, seterusnya bangun semula untuk meneruskan solat kita. Tetapi kalau dalam keadaan situasi kita di luar solat, waktu contohnya kita tengah membaca Al-Quran, kita jumpa dengan ayat-ayat sujud tilawah ini, jadi kita berdiri, niat, kemudian takbiratul ihram, sujud, duduk dan memberi salam. Ketika sujud tilawah, hendaklah kita membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maksudnya, wajahku bersujud kepada Allah yang Maha Mencipta, Maha Membentuk berbagai rupa, yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maka nyatalah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Akhir sekali, marilah kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada surah
Al-A'raf 205 hingga 206 ini untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan berzikir, ingat ya, dengan berzikir boleh membersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Okey, kita juga hendaklah memperlahankan suara ketika kita berzikir supaya tidak mengganggu orang lain. Terutamanya orang yang sedang sakit, anak-anak yang kecil yang baru tidur. Selain pada itu, kita hendaklah mencontoh juga kepatuhan malaikat kepada Allah supaya menjadi mukmin yang sejati, dan janganlah kita ingkar kepada suruhan-suruhan Allah Taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke akhir pelajaran kita hari ini. Pelajar-pelajar bolehlah menekan link aktiviti di dalam description. Jangan lupa like,